Bismillahirrahmanirrahim. Katanya pengarang rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Abdul Somad Al-Falimbani dalam kitab dia Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, sehinggalah perkataan dia Al-Faslu Sadis fi Hubbil Jah, fasal yang ke-6 pada menyatakan suka, kasih, menyatakan kasih akan kemegahan. Jah ni pangkat, kemegahan, kebesaran, kehaibatan. Ni dah. Jah ni, maka orang kata ni penyakit hati ni. Suka kepada harta boleh kira lagi, tapi suka kepada pangkat lebih berat daripada suka kepada harta. Seorang yang suka kepada harta, paling kurang dia dapat harta. Dia suka harta kan? Suka kupu harta. Okey, boleh harta. Sekurang-kurangnya. Tapi kalau orang suka pangkat ni, harta tak boleh, gapo dia pun tak boleh. Yang penting dia nak kemegahan. Demi kemegahan dia, ada setengah rela beri duit kepada orang nak tunjuk dia megah. Maka orang yang suka kepada kemegahan adalah orang yang paling rugi. Kalau orang suka kepada harta, boleh kira lagi, boleh harta. Tapi orang suka kepada kemegahan dan pangkat, dia akan korbankan pangkat, harta dia ke gapo untuk kemegahan, untuk pangkat, untuk gapo dia kebesaran dia. Ni penyakit hati, wajib kita kena buang daripada hati kita. Kalau hati kita masih ada rasa nak sungguh dipuji orang, suruh rasa ada pangkat di sisi hati orang, duduk masuk dalam majlis nak suruh orang cium tangan kita, nak duduk di hadapan gapo dia, maka hak ni suka kepada kemegahan, suka kepada pangkat dan kekuasaan. Jah tu panggil. Maka orang lagu ni hati dia ada masalah dengan Allah, hati dia masih belum bersih. Tak boleh kecek tasawuf lagi lah. Orang ni bukan orang sufi lagi, orang masih duk bersih ke hati. Adapun hubbul jah, yakni kasih akan kemegahan, maka iaitu dicela oleh syarak seperti firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam Quran sendiri, cela dan keji perbuatan orang ni. Apa dia? Tilka darul akhiratu naj'aluha lillazina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Artinya negeri akhirat, yakni negeri akhirat yang baik. Negeri akhirat belaka, syurga, negeri akhirat, neraka, negeri akhirat. Negeri akhirat yang baik, yakni syurga Allah, itu aku jadikan akan dia, akan syurga itu bagi orang yang tiada berkehendak mereka itu orang saat ni akan ketinggian dan kemegahan di dalam bumi, dan tiada berkehendak ia membinasakan orang dalam bumi. Katanya Allah Ta'ala, akhirat itu kami beri, kami sediakan untuk orang yang tidak suka meninggikan diri dan tidak suka membuat kekacauan atas muka bumi. Kalau orang suka buat kerosakan, kalau orang suka kemegahan, maka tidak ada akhirat bagi dia. Apa maksud tak ada akhirat? Dia akan pergi akhirat juga. Akhirat yang baik, yang ni syurga tak ada. Dan syurga itu bagi orang yang takut akan Allah Ta'ala, yang bertakwa. Apa maksud takwa? Buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan larang. Kalau buat apa Tuhan suruh, buat dah. Hak Tuhan larang, ada lagi, maka tidak ada lagi sifat takwa. Takwa ni makam yang tinggi. Ada orang tu Masya Allah dah, ilmu dia Masya Allah, amalan dia Masya Allah, pengajian dia, gapo dia apa Masya Allah, maksiat pun dia tinggal dah. Tetapi ada satu maksiat dia tak tinggal, tak ada sifat takwa lagi. Dia kena tinggal habis baru ada sifat takwa. Kena buat habis hak Tuhan suruh fardu ain, hak dia mampu. Ni ngaji fardu ain tak si tiba-tiba kecek bak saya lah orang bertakwa, rasa saya orang baik. Tak ngaji ilmu fardu ain rasa orang baik, kena tipu di setan. Macam-macam. Ilmu fardu ain tak si dok ngaji. Dok ngaji ilmu qasi-qasi, tiba-tiba rasa saya baik di sisi Allah. Saya tak curi, saya pergi balasah, saya pergi gini, saya baca Quran, saya belajar, tapi tak belajar ilmu fardu ain. Kena belajar ilmu fardu ain. Tauhid, fiqh, tasawuf. Ni duduk ngaji ilmu lain.
Kalau mengaji ilmu lain, tak mengaji ilmu fardu ain, hukum dia berdosa. Kerana apa? Kerana hak fardu dia tak buat, dia buat hak sunat. Seperti orang yang tak semaya subuh, dia bangun tahajud. Tak ada cerita-cerita kalau jenis nak kata gua no. Hak ni tak si semaya. Tak si mengaji ilmu fardu ain. So Allah dia tak si semaya. Lagu tu. Dan mengaji ilmu lain, tak mengaji ilmu fardu ain ni menyebabkan kekeliruan di dalam agama. Orang lain ni mengaji hadis. Tak si mengaji ilmu tauhid. Mulalah apa hak dalam hadisnya pegang belaka. Hak bercanggah dengan ilmu tauhid pun nya itu juga. Tak tahu apa hak benda fardu ain, tak tahu apa benda sunat. Kita tak pernah baca hadis pun tidak berdosa. Tak pernah baca hadis tak berdosa. Tetapi kalau kita tidak ada akidah, tidak ada kepercayaan, tak kenal Allah, maka berdosa dan tidak sah iman kita. Kena belajar macam mana benda yang fardu ain dan hak tidak fardu ain. Sabda Nabi SAW, hubbul mal wal jah yumbitani nifaqa fil qalbi kama yumbitul ma'u baqala. Artinya kasih akan harta dan kemegahan itu menumbuhkan keduanya itu akan sifat munafik dalam hati. Yakni suka kepada harta dan suka kepada pangkat ini menumbuhkan, menyuburkan dalam hati kita sifat-sifat munafik. Orang apabila saya harta mula nak jadi munafik, kecek jadi tak betul, janji jadi menipu. Kerana apa? Kerana suka kepada harta. Kerana suka kepada pangkat, maka dia ada sifat munafik. Janji dimungkiri, amanah dikhianati. Apa? Sebab dia suka kepada pangkat gapo. Dia kata kiahnya seperti air menumbuhkan sayur-sayuran. Kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam annal jahwa intisyarus sayti wa huwa mazmumun illa liman syahharahullahu ta'ala linashri dinih wa dunyah. Artinya ketahui olehmu bahawa jah itu ni Imam Ghazali sebut gapo dia gak? Pakak-pakak ni gapo dia maksud pangkat? Pangkat ni kata gapo? Pangkat itu iaitu masyhur sebutan pada orang. Intisyaru sayti. Intisyar ni maknanya tersebar. Sayti ni maknanya suara benar. Maknanya tersebarnya cerita mengenai peribadi dia, tersebarnya cerita dia, nama-nama dia tersohor disebut di bibir-bibir orang. Suka disebut lagu tu. Tu dipanggil jah, pangkat ni. Kalau orang ni suka lagu tu. Kadang-kadang orang ni dia pangkat tinggi tapi dia tak seru, tak ada orang sebut nama dia. Maksud jah ni pangkat ni suka nama dia masyhur disebut-sebut orang. Dia panggil popular. Ni ustaz ni bersohor ni, ustaz ni populariti ni. Ustaz ni artis ni. Misalnya suka nak jadi popular lagu tu. Pergi ke orang agak suruh orang, ustaz tu pukul gambar sekali, gila kepada masyhur lagu tu. Maka hak tu jah, jangan suka kepada benda tu kecuali dan iaitu dicela oleh syarak benda lagu tu ada perasaan dalam hati seseorang tu nak suruh nama dia disebut orang, cerita mengenai dia tersebar, ni adalah hati ada masalah. Melainkan bagi orang yang dimasyhurkan akan dia oleh Allah Ta'ala. Tak usah kira lah. Dia Tuhan awak masyhur, kita nusuklah ke mana pun duduk dalam hutan kok, orang akan mari cari kita. Kerana Tuhan dah masyhurkan nama kita. Hak tu kita tak boleh nak buat guna dah. Maka kita nak lari, kau nak gaul, tak boleh nak kata guna dah. Apabila tu. Hak penting jangan ada dalam hati kita suka kepada glamour, suka kepada popular. Lagu tu. Tapi kalau dia tu yang masyhur ke dia, tak boleh nak buat guna dah. Tengok. Syekh Abdul Qadir Jailani, paklah ni orang sebut nama dia. Dia suka ke? Tak suka nama dia tu. Tapi dah Allah Taala masyhurkan nama dia. Ulama-ulama, orang yang soleh dengan Allah Taala, orang yang ada nur dengan Allah Taala Kerana memasyhurkan agamanya dan dunianya, maka Tuhan masyhurkan orang tu kerana agama ataupun kerana dunia. Nak kata gua dah. Dan kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, tazallal wala tashhar wala tarfa syakhsaka lituzkara bi ilmin wa ghairihi waqtum wasmut taslam tasurrul abra wa tughizul fujjar.
Katanya Sayyidina Ali, hinakan dirimu. Apa maksud hinakan dirimu? Bukan kita pergi makan sapuh. Bukan kita pergi di masjid kepik kepala kita di pagar masjid. Bukan kita pergi minum air dalam tandah. Dok tu panggil gila. Tu menghina diri, berdosa pula. Waktu je lagu tu. Pas lagu mana menghina diri? Jangan ada rasa nak masyhur. Jangan rasa bukan kata hina diri, gapo dia pecak seluar depan orang. Sudah tu tak betul tu. Pas kita ada orang kata tu wali pecak seluar, hak tu dia tak khabar, dia fana, hilang akal. Tapi kalau dia nak ikut Nabi Muhammad, dia ada molek, dia ada sedar, dia ada bakok gapo semua, dia tak buat kerja lagu tu dah. Hinakan dirimu. Yakni jangan suka masyhur. Duduk dalam majlis, duduk belakang, belajar. Jangan ajar duduk depan, jangan ajar duduk masyhur. Ni siap tanya ke, dia mau kenal ke tak saya ni? Saya lah suhud. Gila ke suhud. Jangan engkau masyhur ke, tak hina ke diri, sembunyi ke kemasyhuranmu. Maka jangan kamu suka masyhur ke diri kamu. Suka glamour ke, masuk goni nak suruh kita ni masyhur nama kita. Hak ni kalau tujuan diri kita. Tapi kalau tujuan dakwah, tujuan nak sebar agama bukan kepentingan kita, tetapi untuk sebar ke pelajaran, nak sebar ke ilmu Allah, nak sebar ke ilmu fardu ain, tetapi tersebar. Nama habis sebar masuk dalam internet kau apa dia? Kita jangan ada perasaan nak masyhur, tetapi nak sebar ke ilmu Tuhan, sesebarlah sebanyak mungkin, seluas mungkin. Dalam internet kau dalam gapo tak apa. Hak penting jangan ada perasaan nak bangga ke diri, masyhur ke diri untuk tujuan diri kita sendiri, nafsu. Tapi kalau untuk tujuan agama Allah, kita masyhur ke nama kita untuk tujuan agama Allah, tu boleh pula. Kita sebut dah, hati tu ada masalah. Kalau hati tu buat sesuatu kerana diri dan nafsu, itu dicela oleh Allah. Tapi kalau diri buat itu bukan kerana diri dia, tapi kerana agama Allah, maka itu dibenarkan oleh syarak dan benda itu menjadi majal dakwah pahala. Dan jangan engkau angkat dirimu supaya disebut oleh orang. Akak diri. Akak pribadi kita. Royak cerita. Puh dalam laman web. Maha Guru. Dewa sayak labuh telah berjalan makan nasi. Makan nasi pun kira royak juga. Maka dia telah berjalan dengan begitu hebat, tergebel sikit-sikit. Jadi kecek gapo dia lagu tu. Ada tu dia sendiri puh. Kalau anak murid dia puh tu boleh kira lagi. Ni dia sendiri puh. Maka berjalan dengan Allah Ta'ala. Macam-macam. Percakapan lah ni kita nampak tu, kata-kata tu Masya Allah. Kalau betul daripada hati dia, wali dah dia. Tetapi semata-mata bermain keindahan kemanisian lidah, bermain lidah saja, tidak ada hakikatnya di dalam hati. Kita tengok kalau orang-orang sufi sungguh, kita tengok dia tak payah nasihat kita jadi nak berzikir, kita jadi nak buat ibadat. Tetapi kalau orang yang mulut saja kita dengar Masya Allah perkataan dia, asyik saya, tapi lagu tu ke? Ada Allah Ta'ala akan zahirkan. Dalam hikayat kata, setiap perkataan yang keluar sebenarnya diselaputi oleh gapo dia ada di hati kita. Hati kita niat gapo dia, maka perkataan kita akan menghiasi perkataan kita adalah niat kita. Sebab tu saya kata kalau orang niat tak betul, lama-lama nampak di perkataan dia. Akhir sekali timbul juga. Kecek-kecek akhir sekali nampaklah pada dunianya. Waktu tahu dah. Dan sembunyi olehmu akan dirimu dan pengetahuanmu, dan diam engkau nescaya sejahtera engkau daripada kejahatan, lagi menyukakan akan segala orang soleh dan menyakitkan hati orang fasik. Maka kita ni jangan suka masyhur. Ingat, kalau kita suka dia, maka kita akan selamat. Hak ni mulut ni Allahu Rabbi. Internet kau gapo dia, Facebook kau gapo, suka sangat nak kata ke orang, suka sangat nak menjawab isu orang, suka nak kritik orang. Akhir sekali kita tak jadi selamat. Orang akan kritik, orang akan kita gapo. Senyap saja kita akan selamat. Katanya Imam Ghazali, katanya Sayyidina Ali, duduk senyap kamu akan selamat.
Maka kamu menggembira ke orang soleh tengok musnya, bagusnya lah budak ni. Tak ada kata gapo dia, orang kata ke dia pun dia tak komen gapo dia senyap. Ni orang komen dia adalah dia salah, dia tak mengaku pula. Habisnya kubai pula, kau salah. Sebab apa? Kerana ada setengah orang tu dia ego. Apabila dia salah, dia sudah. Orang tegur dia, patut dia kata, Allah saya salah, minta maaf. Saya mungkin tersalah, saya mungkin manusia. Maaflah saya sekalipun saya belajar. Saya mungkin tersilap. Tapi dia mempertahankan kesilapan dia. Kau salah dah pula. Kau salah, akhir sekalinya menipu. Akhir sekali boluk dengan dosa lagu tu. Kerana katanya ulama, satu kesalahan, satu dosa merupakan pintu kepada dosa lain. Kita buka pintu. Ada pintu lagi. Sekali kita menipu, sekali kita salah, patut kita berhenti dah daripada buka pintu tu. Tak, kita buat kesalahan pula. Akhir sekali maka buka pintu sehinggalah kepada neraka katanya. Dan menyakitkan hati orang fasik. Orang fasik ni kalau duduk kata kita, kalau kita buat senyap, dia sakit hati. Jangan kita jawab. Kalau kita jawab, dia kau suka, kau layan dia, kau masyhur nama dia. Kita senyap saja ikut dia lah. Maka lepas dia puas, dia pun senyap. Wallahu a'lam.